Ini tanah airku, tanah tumpah darahku. Akibat Alpa, tanah ini terjajah 446 tahun. Merdeka! 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 31 Ogos 1957, jiwa kita bebas, merdeka, rakyat hidup, aman damai. Namun, tanah ini pernah disirami darah pada 13 Mei 1969 kerana tekanan pelampau-pelampau Cina memperlekehkan anak watan. Kini, selepas 53 tahun merdeka, seolah-olah roda 13 Mei mahu kembali semula. Tragedi bermula selepas Mac 2008, Democratic Action Party (DAP) menjadi kuasa pencatur utama dalam Pakatan Rakyat PR dengan mandat 29 kerusi Parlimen dan 71 kerusi Dewan Undangan Negeri (DUN). Saya nak rayu kepada kawan-kawan saya dan keluarga saya orang Melayu supaya menerima kenyataan baru bahawa ketuanan Malaysia ini harus ketuanan rakyat, ketuanan rakyat, ketuanan rakyat, ketuanan rakyat, ketuanan rakyat, ketuanan rakyat, ketuanan rakyat. Ketua pembangkang diberi kepada Parti Keadilan Rakyat (PKR), walaupun DAP mendapat mandat tertinggi dalam PR demi mencapai agendanya yang lebih besar, iaitu Malaysia. Adakah pemberian DAP itu ada udang di sebalik batu? Sekarang, mari kita lihat apa yang DAP lakukan di Perak, Selangor dan Pulau Pinang. Di Perak, institusi kesultanan dihina. Lim Kit Siang, penasihat DAP, mengarahkan semua ahli Dewan Undangan Negeri DAP memulau Majlis Pelantikan Menteri Besar yang diperkenan oleh Sultan. Buat pertama kali dalam sejarah, institusi kesultanan disaman oleh kapal Sing pengurusi DAP yang tidak berpuas hati dengan Sultan. Kerana tiada pilihan, akhirnya DAP bersetuju beri jawatan Menteri Besar boneka kepada Melayu berdasarkan perjanjian Pangkor II. Namun begitu, DAP menguasai jawatan Speaker dan 6 orang Exco. Pemberian tanah 999 tahun kepada bukan Melayu ibarat memberi bulan dan bintang yang amat menguris perasaan dan sanubari orang Melayu. Lebih memilukan, Ngakomeng Adun Pateremes, merangkap setiausaha DAP Perak, telah membaca ayat Al-Quran dalam ceramah politiknya. Kepada semua muslimin muslimat yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya walaupun seorang Kristen, tapi saya hafal juga surah Auna ayat ke-90. Inna Allah ya'muru bil adli wa ihsan. Dan anda saksikan sendiri, apabila DAP mendapat kuasa, mereka bermaharajalela bagaikan beruk dapat cincin. Di Selangor pula, DAP menjadi mastermind kerajaan negeri apabila diberi jawatan Speaker dan Exco kanan. Teng Cham Kim, Adun Sungai Pinang, dilantik sebagai Speaker. Teresa Kok mengetuai portfolio pengurusi jawatan kuasa tetap, pelaburan, perindustrian dan perdagangan. Ronnie Liu pula portfolio pengurusi jawatan kuasa tetap, kerajaan tempatan, kajian dan penyelidikan. Dan Ian Leong Hian Wah, portfolio pengurusi jawatan kuasa tetap, kampung baru dan penyelesaian kilang haram. Malahan, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS) diberi kepada bangsa Cina. Bayangkan, DAP berjaya memenangi pilihan raya ke-13. Apakah Ketua Pegawai Eksekutif Petronas, TNB dan Telekom masih dipegang Melayu? Sebaik sahaja memenangi pilihan raya ke-12.
Teresa Kok meraihkan kemenangan tersebut dengan memanggang 5 ekor babi, simbolik kepada penguasaan 5 negeri. Dalam masa sama, Teresa Kok juga mengumumkan kerajaan negeri telah memperuntukkan 100 juta ringgit untuk projek industri penternakan babi yang paling moden di Asia Tenggara. Ronnie Liu memperlekehkan enakmen jenayah syariah Selangor 1995 berkaitan penjualan minuman keras. Beliau mengarahkan penguatkuasa Majlis Bandaraya Shah Alam memulangkan kembali arak yang dirampas dari kedai serbaneka di kawasan majoriti Melayu walaupun ditentang oleh Datuk Dr. Hassan Ali, pengerusi jawatan kuasa tetap Hal-Ehwal Islam dan Adat Melayu. Supaya kontroversi semasa ini tidak berulang sehingga meresahkan masyarakat Islam di sini. PAS Selangor turut menggesa agar pemegang portfolio pengurusi jawatan kuasa tetap kerajaan tempatan dikaji semula berikutan dengan rentetan beberapa peristiwa sebelum ini. Sebilangan besar wakil-wakil rakyat DAP beragama Kristian, misalnya Teresa Kok, Adon Kinrara dan Teo Ni Ching, ahli Parlimen Sedang. Teresa Kok mengunjungi masjid dengan berpakaian skirt pendek semasa majlis berbuka puasa di Surau As-Saadah Ceras. Ahli Parlimen Sedang Teo Ni Ching pula telah memberi tazkirah di Surau Al-Huda, Kajang Sentral tanpa berpakaian menutup aurat sepenuhnya. Selain simbol-simbol Islam dicemari oleh DAP, mereka juga turut mempertikaikan seruan azan. Seramai 189 penduduk bukan Melayu telah menghantar petisyen mendesak masjid-masjid di Selangor memperlahankan lawangan azan. Jawatan kuasa rumah ibadat yang sebelum ini dipegang oleh orang beragama Islam telah diberikan kepada Teresa Kok, Ronnie Liu dan Dr. Xavier Jayakumar. Dari Angkatan Rakyat sama-sama memberi penghormatan terakhir kepada semua unsur. Mereka memansuhkan peraturan sedia ada yang menghadkan saiz rumah ibadat serta menambah peruntukan daripada 3 juta ringgit kepada 8 juta ringgit dalam bajet kerajaan negeri. Menjadi tanda tanya, sebuah gereja terbesar di Malaysia juga turut dibina di kawasan Teresa Kok. Adakah terdapat tangan-tangan halus di sebalik pembinaan gereja tersebut? Selepas 2 tahun pemerintahan DAP, rumah-rumah urut dan pelacuran meningkat sebanyak 70%. Pekerja-pekerjanya adalah warga negara Cina yang bekerja secara haram. Ronnie Liu didapati menyalahgunakan kepala surat kerajaan negeri untuk memberi kelulusan kegiatan pelacuran dan rumah urut. Sebelum ini, Ronnie Liu telah menghalang penguatkuasa menyita hotel yang menjalankan kegiatan pelacuran di Bandar Puchong Jaya. DAP telah menunjukkan belangnya yang sebenar dengan menguasai jawatan Ketua Menteri dan 8 orang exco, manakala PKR 3 dan PAS tiada apa-apa jawatan. Sebaik sahaja dilantik sebagai Ketua Menteri, Lim Guan Eng dengan angkuh berkata beliau akan memansuhkan Dasar Ekonomi Baru DEB di Pulau Pinang. Beliau turut membawa ayahnya Lim Kit Siang, penasihat DAP ke Menara Komta Pulau Pinang untuk menunjukkan kejayaan DAP menakluk negeri tersebut. Lim Guan Eng dengan angkuh menolak untuk mendiami kediaman Seri Teratai. Sebaliknya, beliau menyewa sebuah banglo mewah di Jalan Pinhon dengan segala perbelanjaan ditanggung kerajaan negeri. Untuk menarik undi masyarakat Islam pula, beliau telah menyamakan dirinya sebagai Khalifah Umar Abdul Aziz. Adakah benar Lim Guan Eng adil seperti Khalifah Umar Abdul Aziz? Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Ketua Menteri ke atas rakyat Pulau Pinang. Pada 16 Februari 2009, sebanyak 80 premis penjagaan Melayu yang diusahakan sejak 30 tahun lalu telah dirobohkan di Batu Feringhi. 4 September 2009 pula, 23 buah rumah keluarga India di Kampung Buah Pala dirobohkan. Hanya linangan air mata yang mampu menyaksikan jentolak membaham dengan rakus tempat berteduh mereka selama ini. 1 Julai 2010, 16 buah rumah Melayu di Kampung Pokok Asam mengalami nasib yang sama seperti Kampung Buah Pala. Malahan, kedai makan Doremi, Kampung Binjai, Kampung Tengah dan Medan Ikan Bakar Gold Coast Sungai Nibung juga turut dimusnahkan. Seterusnya, 10 Ogos 2010, Lim Guan Eng melarang
ke-27 penjaga Melayu berniaga di kawasan bangunan Komta, sedangkan sebelum ini semasa bulan Ramadan disitulah tempat penjaga-penjaga Melayu mencari rezeki. Namun, apa yang lebih mengejutkan apabila seorang khatib bernama Zakaria Ahmad telah mendoakan kesejahteraan Lim Guan Eng dalam doa khutbah Jumaat di Masjid Jami' Menora. Sedangkan sebelum ini, doa kesejahteraan itu hanya untuk Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Agama Islam Negeri. Ketua Staf Pejabat Ketua Menteri Jeff Uy telah menunjukkan Islamfobia atau kebencian melampau terhadap Islam apabila menuduh Jemaah Islam Malaysia JIM sebagai penganas. Bukan setakat itu sahaja, Kerajaan Pulau Pinang berdolak dalik dalam penganjuran perarakan Maulidur Rasul 2010. Pada awalnya, perarakan tersebut dilarang diadakan, tetapi telah dibenarkan setelah isu ini kecoh di media massa. Modus operandi DAP di Pulau Pinang hampir sama dengan apa yang dilakukan di Selangor. 29 Disember 2009, Majlis Bandaraya Petaling Jaya telah merobohkan Dewan di Kota Damansara yang digunakan untuk kelas Al-Quran dan pengajian agama. Manakala di Pulau Pinang, Tabika Kemas Bandar Bayan Baru telah ditutup oleh Kerajaan Negeri pada 5 Januari 2010. Di Selangor, Teresa Kok mempersoalkan penggunaan tulisan Jawi di papan-papan tanda jalan di kawasan Parlimen Seputih. Manakala di Pulau Pinang, Ketua Menteri telah mengarahkan pemasangan papan tanda jalan dalam berbagai bahasa. Lim Guan Eng juga seolah-olah menunjukkan sikap tidak senang dengan orang Melayu. Nik Ali Muhammad Yunus, Pegawai Kemajuan Negeri, telah dikambing hitamkan. Saya nak ingatkan dia, tahu di antara hak dan batil, tahu di antara makruf dan mungkar. Kerana orang macam ini yang hanya berlidah biawak dan diperlekeh sebagai tali barut orang Melayu. Semua ini dilakukan untuk menutup kelemahannya dalam mentadbir negeri Pulau Pinang. Inikah model pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz? Kenapa semua ini berlaku? Untuk mengetahui puncanya, mari kita menyoroti sejarah penubuhan DAP. Pada 9 Ogos 1965, apabila Singapura telah dikeluarkan dari Malaysia, Devan Nair, ahli Parlimen Bangsa, berusaha menghidupkan semula People's Action Party (PAP) di Malaysia, tetapi telah ditolak oleh pendaftar pertubuhan kerana menganggap PAP adalah parti politik Singapura. Maka PAP telah diganti dengan nama baru, iaitu Democratic Action Party (DAP), dan diluluskan pendaftarannya pada 19 Mac 1966. Sekarang, siapa pula di belakang DAP? DAP merupakan parti pelampau-pelampau Cina yang dipimpin oleh dinasti Lim. Mirip Parti Komunis Melaya PKM, Lim Kit Siang menjadi kuasa penentu sebagai Setiausaha Agong bermula dari tahun 1969 hingga 1999. Kemudian, kuasa itu diwarisi kepada anaknya, Lim Guan Eng, dan menantunya Betty Chew Gek Cheng. Manakala Lim Kit Siang didewakan sebagai de facto leader atau ketua umum DAP. Konsep kepimpinan ini meniru corak dinasti Lee Kuan Yew di Singapura. Lee Kuan Yew memegang jawatan Perdana Menteri selama 31 tahun. Kemudian anaknya Lee Hsien Loong pula mewarisi jawatan tersebut. Bagi memastikan dinasti Lee berkuasa di Singapura, Lee Kuan Yew telah didewakan sebagai menteri mentor. Sebenarnya, tradisi penguasaan anak beranak sudah menjadi satu budaya dalam DAP. Kapar Singh menjadi pengerusi DAP, manakala kedua anaknya, Gobind Singh Deo dan Jagdick Singh Deo, menjadi ahli Parlimen Puchong dan Adun Datuk Keramat Pulau Pinang. Chong Chen Jiang, naib pengurusi kebangsaan DAP dan Setiausaha Agong DAP Sarawak, merupakan anak kepada Chong Siu Chiang yang memegang jawatan naib pengurusi DAP Sarawak. Begitu juga dengan Nga Komeng, Timbalan Bendahari Agong DAP, merupakan sepupu kepada Ngeh Ko Ham, pengurusi DAP Perak. Kisah kejadian tadi hanyalah sedikit cebisan-cebisan ke arah mencapai agenda besar DAP. Apa agenda besar DAP di Malaysia? Agenda DAP tidak pernah lari dari agenda PAP. Di Singapura, dinasti Lee memperjuangkan konsep Singaporean Singapore. Manakala di Malaysia, dinasti Lim memperjuangkan konsep Malaysian Malaysia. Apa itu agenda Malaysian Malaysia? Malaysian Malaysia adalah perjuangan menuntut hak sama rata, sama rasa, tanpa mengira kaum yang berlawanan dengan tuntutan Islam.
maka perlembagaan persekutuan sedia ada perlu diperbaharui semula dengan memansuhkan perkara-perkara berikut. Pertama, memansuhkan perkara 3, agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Kedua, memansuhkan perkara 38 berkenaan dengan institusi Majlis Raja-Raja. Ketiga, memansuhkan perkara 152 berkaitan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kebangsaan. Dan keempat, memansuhkan perkara 153 berkaitan dengan hak keistimewaan orang Melayu dan Bumiputra. Sedekat lalu, nenek moyang kita bersabung nyawa menentang Malayan Union. Silih berganti, warisan bersambung, seolah-olah anak cucu kini melupakan pengorbanan nenek moyang mereka. Kini, anak Melayu menjadi penerhaka dengan menyokong DAP untuk memartabatkan semula Malayan Union di bumi tercinta ini. Bahawa Malaysia bukan sebuah negara Islam.